Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, barakallah fi. Jazz hasbullah, masya Allah. Paling awal datang hari ni dia suasana seram sikit. Masya Allah. Nanti insyaAllah dia makin cerah, makin cerah, makin cerah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suara Ustaz clear ataupun ada di sebaliknya? Clear atau tidak suara Ustaz? Clear Ingat-ingat clear dari Ipoh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Kak Norija, Masya Allah. Dr. Ramizu, Masya Allah. Masya Allah. Madu Zuhair, Syah Alam daripada Singapura. Waalaikumsalam warahmatullahi. Clear, Masya Allah. Barakallah fiik. Dia suasana gelap sedikit, nanti dia lama-lama cerah. Kita menghidup udara segar. Masya Allah. Okey, Masya Allah. Kembang Masya Allah. Maimun Yusman, Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi tersilap pakai topi dengan cermin mata. Masya Allah. Tak apa, tapi tersilap tadi. Nak tengok boleh pakai ke tak topi dengan cermin mata. Okey, Masya Allah. Barakallah fiik. Saat berada di Penang ni, ada urusan sedikit, jadi tak apa, kita clear. Okey, Bangi clear, semua clear, Masya Allah. Hanum Adini clear. Aslina ni jangan nampak ni, mungkin dia kelang kabut kot. Tak apa. Haji Abdul Manan, Masya Allah. Atau Muhammad Fuzi Ismail, Masya Allah. Manjung, Seri Manjung jelas. Okey, minta jelas. Okey lah, Alhamdulillah lah. Kalau jelas, Alhamdulillah, line clear, suara pun clear kan. Saya di Penang. Nanti dia suasana tu akan cerah sikit lagi lah. Seri Iskandar, Kilau Ustaz. Clear Ustaz. Okey. Muhammad Nur Patni, Wan Zailan, Sungai Petani clear, Masya Allah. Maulana di Sibu ke tak? Tak, saya bukan di Sibu. Saya tak ada dalam safar. Ke Penang, ada urusan sedikit. Muhammad Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Amirul, Masya Allah. Muhammad Asfari bin Jafar, KB Kelantan, jelah, Masya Allah. Fresh Ustaz, bunyi deruan ombak. Ya, memukul pantai. Ya, bunyi deruan ombak. Duduk kat tepi pantai sikit. Masya Allah. Ombak memukul pantai. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya fattah wa bika nasta'in. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihil fatihina bihadihim ilal haqiqatil majaza. Amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsihi. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, nadhara Allahu imra'an sami'a maqalati wa wa'aha thumma addaha kama sami'a rubba muballighin aw amin sami'in atau kama qala alaihi wassalatu wassalam. Adik kita tu, Masya Allah, Syukri Fairuz tu Imam. Masya Allah. Masya Allah. Sekarang kita berada di muka surat berapa? 437 ya. Mereka yang mengingkari hadis. Ada golongan-golongan yang mereka yang mengingkari hadis, iaitu hadis 162 bracket nombor 23. Di situ ya, kita berada di dalam hadis yang ke-162. Ke-162. Bismillahirrahmanirrahim.
Kamera tinggi sangat okey. Clear. Kamera tinggi sangat. Okey lah. Nanti saya panjangkan dia punya tengkuk dia tu. Kamera tinggi sangat. Okey, jalan. Hari ni dia sideline sikit. Ya. Mereka yang mengingkari hadis. Hadis ke-162. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Rafi' radhiyallahu anhu qala qala Rasul sallallahu alaihi wasallam la ulfiyanna ahadakum muttaki'an ala arikatihi ya'tihi al-'amr mimma amartu bihi aw nahaitu anhu fayaqulu la adri ma wajadna fi kitabillah ittaba'nahu. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmizi wa Ibn Majah wa Baihaqi fi Dalail an-Nubuwah. Qala Tirmizi rahimahullah, hadza hadisun hasanun sahihun. Hadza hadisun hasanun sahihun. Sayyidina Abu Rafi' radhiyallahu anhu dan lain-lainnya meriwayatkan secara marfu', berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku tidak menemui salah seorang daripada kamu dalam keadaan bersandar di atas sofa-sofanya, datangnya perintah yang aku perintahkannya atau aku melarangnya, dan dia berkata, dan sambil berkata, aku tidak mengendahkan apa selain daripada kitab Allah. Dalam Quran saja, apa yang Quran kata, itu saja yang aku endahkan, dia kata. Yakni hanya mengikuti kitabullah sahaja. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Abu Daud, Imam Tirmizi, Imam Ibn Majah dan Imam Baihaqi dalam kitabnya Dalailun Nubuwah. Dan Imam Tirmizi berkata, hadis ini hasan lagi sahih. Hadis ini hasan lagi sahih. Ya. Di sini Nabi nak menceritakan hanya ada golongan-golongan yang sebagaimana telah kita bincang dalam peringkat awal dahulu di dalam pembukaan Mishkat pada pelajaran pertama dan kedua dulu, iaitu ada golongan-golongan mereka-mereka yang yang mengingkari hadis, mereka yang tidak mempercayai hadis, yakni dengar ada sound. Mereka-mereka yang tidak mempercayai hadis, iaitu mereka hanya dengan Quran saja. Kita panggil dia munkirin hadis. Dan munkirin hadis ni dalam dua konsep lah. Ada dia memahami hadis, iaitu dia mungkir terus pada hadis, dia hanya terima Al-Quran sahaja. Dan satu lagi, dia memahami hadis tadi hanya boleh faham dengan akal, selepas tu dia akan tolak. Dan dia akan tolak, iaitu dia akan tolak benda-benda hadis yang mana tidak difahami oleh akal. Hadis yang tidak difahami oleh akal. Jadi penerangan laulfiyanna, zahirnya Nabi melarang dirinya, tetapi hakikatnya di sini Nabi menegah orang Islam. Laulfiyanna, Nabi macam kadang-kadang kan, kamu jangan pergi. Sebenarnya perkara tadi ialah untuk melarang orang lain terhadap perbuatan tersebut, iaitu menegah orang-orang Islam. Janganlah aku temui kamu, iaitu jangan kamu buat sekali-kali begitu. Aku tak nak tengok kamu, aku tak nak temu kamu lagi macam ni. Sekali lagi, saya tak nak dapati kamu begini. Maksudnya jangan kamu buat perkara tersebut. Kadang-kadang kita menunjukkan kepada kita, Ustaz tak nak tengok lagi kamu dalam keadaan begini. Maksudnya jangan kamu datang, jangan demikian, jangan kamu keadaan demikian. Jadi janganlah aku temui kamu, iaitu jangan kamu berbuat sekali-kali sebegitu. Jika kamu melakukannya, pasti aku akan mendapati perkara itu. Okey. Jika seorang itu berkata, pada masa akan datang, saya tidak mahu melihat kamu lagi. Untuk akan datang, saya tak nak tengok lagi kamu di sini. Maksudnya, kamu jangan datang lagi lah. Aku tak nak tengok dah kamu. Aku tak nak tengok dah kelibat kamu selepas ni.
Satu orang tu kata, ustaz tu kata, ataupun pengarah tu kata kepada orang-orang dia, aku tak nak libat kamu lagi. Maksudnya kau jangan datanglah ke sini. Begitu. Multaqian dalam keadaan, maknanya dalam satu situation, iaitu maf'ul sani kepadanya. Dia adalah maf'ul kepada ulfiyana. Maksudnya ialah aku tidak mahu menemui kamu berada dalam keadaan sedemikian, kamu selesa. Maksudnya berada di zon selesa lah. Kan satu orang kan bila dia duduk bersandar, bila dia bersandar tadi kan, kita pergi masjid masa kuliah, kita pun bersandar, cari hujung-hujung dan duduk bersandar. Jadi bila satu orang tu dia duduk bersandar, bermakna dia berada dalam keadaan selesa. Dia berada dalam keadaan selesa di atas tempatnya. Kan dia bersandar di singgah sana. Jadi bersandar di singgah sana iaitu duduk dalam keadaan selesa. Dia kata kami hanya terima Quran saja, kami tak terima hadis. Dan sebab hadis tu dia kata apa? Manusia, Nabi tu manusia, mesti ada salah dia. Takkan manusia tak ada salah. Jadi hadis Nabi ni salah dia kata. Nanti hadis yang Nabi akan datang lagi, hadis hadapan. Nabi kata macam mana Quran, macam mana yang diharamkan oleh Quran, sama macam mana yang aku haramkan, samalah macam mana Quran mengharamkannya. Jadi ada orang berkata macam tu, mana Nabi, mana boleh hadis dia sampai sejuta? Fikir dengan kepala dan fikir dengan otak. Takkanlah dalam masa 63 tahun hadis dia ada sejuta. Takkan dia kira dengan logik dia. Dia akan bersabda begini. Jadi setiap minit berapa dia sabda, setiap minit berapa dia cakap. Dan sebab sejuta hadis. So dia kira dalam berapa tahun dan dia kira dalam minit, dalam keadaan mana. Jadi fikir dengan logik tadi. Dia fikir dengan logik. Jadi gini tak. Dia kata tak terima. Hadis tak terima, kami terima Quran saja. Ni ada golongan-golongan yang mungkin hadis Kasim Selamat. Dan kalau di Malaysia dulu kan, almarhum dah meninggal dah. Yang mana dia hanya terima Al-Quran saja, tidak menerima hadis Nabi SAW. Akan tiba suatu masa didapati dalam kalangan manusia orang-orang yang kaya, yang mempunyai banyak wang dan duduk di atas singgasana mereka. Dikata duduk atas singgasana mereka. Masya Allah. Duduk singgasana maksudnya ni duduk dalam keadaan selesa lah. Kalau kita sekarang orang tu dia duduk dalam keadaan selesa, dalam diri mereka dan selesa dengan Quran. Masya Allah. Tak perlu pada hadis, sebab hadis ni tak pakai. Jadi macam mereka yang duduk di mahkota, dikatakan macam mana duduk ni, suasana dia duduk ni, orang-orang dulu dia duduk di atas singgasana mereka. Seperti raja-raja Farsi, raja-raja Iran zaman dahulu, mereka membuat mahkota besarnya sebiji rumah. Mereka buat satu mahkota besar di sebiji rumah besar. Dia nak letak atas kepala tu, nak tunjukkan kebesaran dia tadi tu. Dia buat mahkota kan, raja kan dia pakai mahkota macam kita. Imamah tu mahkota ulama. Mahkota ulama dan mahkota orang Islam ialah serban. Jadi dia ni buat satu mahkota macam sebiji rumah. Dia tongkatkan dengan tongkat. Cuma dia buat macam tu. Dia buat bulat sedikit. Bila dia duduk atas singgasana tu, dia masuk kepala dia. Seolah dia menanggung mahkota yang besar. Dan duduk atas singgasananya, nak menunjukkan kebesarannya. Dan inilah yang dilakukan oleh raja-raja Farsi dulu, raja-raja Rom dulu, nak menunjukkan kehebatan dia dan kebesaran dia. Mahkotanya besar seperti rumah, dan di bawahnya dibuat lubang yang kecil, ruang yang kecil. Mereka akan meletakkan kepala mereka di ruang itu, seolah-olah mereka menanggung mahkota yang besar, untuk menunjukkan bahawa mereka ini manusia paling hebat di atas dunia. Tak ada siapa macam nak tongkat dunia, tak nak mati. Allahu Akbar. Mereka ini mengendahkan dan mencantikkan tempat mereka, dan datangnya agama kepada mereka, iaitu hadis Nabi SAW lah.
dan yang Nabi perintah atau melarangnya. Kan jelas kita beritahu dahulu, iaitu golongan-golongan yang dipanggil golongan mereka-mereka yang ni ahli falsafah. Ahli falsafah ni mereka mempercayai Allah. Mereka mempercayai Allah dan mereka beriman pada Allah, tapi mereka tidak boleh menerima nabi-nabi dan mereka tidak menerima nabi-nabi. Mereka kata nabi-nabi ni untuk orang tak cerdik. Untuk mereka-mereka yang cerdik seperti kita ni, kita tidak perlu kepada nabi-nabi. Jadi kita boleh mengikut pegangan kita. Dan sebab tu orang kata kata-kata mereka pun kata-kata hikmah. Sebenarnya hikmah tu Al-Quran dan hadis. Kita jelaskan dahulu maksudnya Al-Quran dan hadis. Yu'ti hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Sesungguhnya yu'ti, Allah Taala akan bagi, man yasha, yu'til hikmah, Allah akan bagi hikmah ni kepada orang yang Allah kehendaki. Faman yu'tal hikmata, barang siapa yang diberi ilmu hikmah tadi, faqad utiya khairan katsira, sesungguhnya dia telah mendapat kebaikan yang besar. Jadi hikmah ni diterangkan oleh Allamah Ilusi, maknanya wad'u syai' ala mahallihi, wad'u syai' ala mahallihi fi shawab la yasluhu illa bin nubuwah. Meletakkan sesuatu di tempatnya dengan betul, dan perkara ini boleh terjadi dengan tepat apabila dilakukan dengan ilmu nubuwah. Jadi apa yang kita maksudkan di sini ialah nubuwah tadi. Hikmah itu adalah nubuwah. Jadi nubuwah ini iaitu mereka yang mempercayai hadis-hadis baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi golongan-golongan yang cerdik pandai, golongan yang cendekiawan. Mungkin ada di zaman kita sekarang yang rasa cerdik pandai, dia tahu Al-Quran saja tapi tak tahu dalam bahasa Arab lah. Dia kata saya mengkaji Al-Quran dalam bahasa Inggeris. Ada bahasa Inggeris, dalam bahasa Inggeris, saya ada dalam bahasa Inggeris. Jadi macam-macam boleh faham bahasa, dan kita kaji Quran kata begini, tapi mereka tidak menerima hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebab dengan pemikiran-pemikiran mereka, dan mereka merasa dengan kecerdikan dan kepandaian mereka. Kan? Jadi mereka ini datanglah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Hadis-hadis yang Nabi melarang, memerintahkannya, atau Nabi memerintahkannya, atau Nabi melarangnya. Mereka berkata, kami tidak tahu menahu mengenai hadis, kami hanya mengikuti kitab Allah sahaja. Nabi SAW melarang untuk melakukan sedemikian, kerana mereka yang menolak hadis, maka dia juga menolak Al-Quran. Jadi macam mana orang menolak hadis, berarti dia akan menolak Al-Quran. Jadi hadis ini sebenarnya untuk menolak pendapat golongan-golongan yang mungkirin hadis. Jadi hadis ni dibawa oleh Nabi, disabdakan oleh Nabi ialah untuk menolak pendapat golongan-golongan yang mungkirin hadis. Mereka yang ingkar kepada hadis Nabi SAW. Sedangkan banyak ayat Al-Quran yang memerintahkan kita untuk patuh dan taat apa yang dikatakan atau apa yang disabdakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Hasyr ayat 7, iaitu wa ma atakumur rasul fakhuzu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa jua perintah yang dibawa oleh Rasulullah kepada kamu, maka terimalah serta amalkanlah, dan apa-apa jua yang dilarangnya kamu untuk melakukannya, maka patuhilah larangan itu. Satu ayat lagi, ya ayyuhallazina amanu atiiullah wa atiiur rasul. Wahai orang-orang beriman, taatilah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surah An-Nisa ayat 59. Okey. Jika ada orang yang mengatakan bahawa hadis telah berubah dan tidak boleh lagi dipakai dan tidak perlu lagi beramal dengannya, apabila Allah menghukumkan kita untuk beramal dengannya. Orang kata tak boleh pakai hadis. Hadis ni manusia saja cakap. Hadis ni perkataan manusia, perkataan seorang Nabi, perkataan manusia. Innama ana basyarun. Nabi pun beritahu dia seorang manusia. So dia memandang dari sudut tu.
Maka dia kata, sedangkan Allah sendiri menyatakan di dalam Al-Quran bahawa Nabi ini perlu diikuti. Nabi ini perlu diikuti. Nabi ini perlu diikuti. Okey. Jadi apabila Allah menghukumkan kita untuk beramal dengannya, maka pasti Allah akan memeliharanya. Allah menyediakan satu nizam untuk memelihara hadis daripada berubah. Jadi Allah perintah supaya kita mengikuti Nabi. Fakhudhu wa ma atakumur rasul. Nabi kata, Allah Ta'ala bagi tahu sendiri dalam Al-Quran, apa yang Nabi bagi itu kena ambil. Jadi bila Allah memberi satu jaminan, kita kan bila mendapat satu jaminan daripada pihak berkuasa, orang-orang yang berkuasa, kita tenang bahawa kita akan tenang begini. Jadi sebab apa? Bila Allah memberi, bila Allah Subhanahu Wa Taala memberi, bila Allah Subhanahu Wa Taala ni dia memberi jaminan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah menyediakan satu peraturan, satu nizam, iaitu untuk memelihara hadis ini. Allah menyediakan satu nizam untuk memelihara hadis ini. Pentadbiran dan nizam ini hanya diletakkan dalam Islam dan tidak ada dalam syariat sebelumnya. Tidak ada hadis Nabi Musa, tidak ada hadis Nabi Ibrahim, tidak ada hadis Nabi-Nabi yang sebelum ini, tidak ada hadis Nabi Daud, tapi hanya hadis, tidak ada hadis Nabi Isa, tapi ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dikatakan hadis juga, perkataan sahabat tu juga hadis Nabi, hadis juga, khabar juga, hadis juga, tapi kita panggil dia hadis mauquf. Perkataan tabi'i juga ulama mengatakan hadis juga, dari sudutnya dipanggil khabar juga, tapi khabar tu khabar maqtu', hadis munqati', hadis maqtu'. Intiha ila sahabah, hadis mauquf. Intiha ila tabi'i, perkataan yang diakhiri oleh pihak tabi'i, tak ada seorang selepasnya, itu dipanggil hadis maqtu'. Dan intiha ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis itu hadis marfu'. Begitu. Jadi tiada perkataan Nabi Musa atau Nabi Isa yang terpelihara sebagaimana hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terpelihara. Misalnya wujudnya mujtahid, fuqaha dan muhaddis untuk memahami dan mengingati hadis Nabi. Jadi golongan tahun kedua datangnya ulama-ulama fuqaha, untuk memahami hadis dan memahami hadis. Sebab di zaman dia tadi, lafaz-lafaz hadis tidak perlu lagi dibincang dengan secara detail, sebab apa yang dibawa pada 200 tahun pertama tadi tidak ada perselisihan pun, cuma dikeluarkan hukum-hukum daripada hadis tersebut. Nanti datangnya kurung ketiga, dah mereka-mereka yang tidak setia dan mereka-mereka yang cuba mengubah. Maka datangnya muhaddisin hanya melihat kepada lafaz hadis dan rawi-rawi hadis. Jadi Allah SWT telah menyediakan nizam, dan selepas itu mereka-mereka ini Masya Allah diberi akal-akal, diberi otak-otak yang gelega, yang boleh menghafal hadis sampailah beratus-ratus ribu hadis. Bukan setakat itu, ingatannya boleh menghafal rawi-rawinya. Jika diubah ke depan ke belakang, misalnya Imam Bukhari rahmatullah alaih, orang nak test dia punya hafalan macam mana, dia panggil dabat, ingatan dia macam mana, dia nak ingatkan hafalan dia. Maka 10 orang datang kepada Imam Bukhari rahmatullah alaih. 10 orang datang pada Imam Bukhari. Setiap 10 orang datang membaca 10 hadis. Dia membaca 10 hadis. Dan bukan baca matan saja, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tak, sebelum baca matan dia baca sanad, iaitu rawi-rawi yang meriwayatkan hadis. Daripada Imam Bukhari nak sampai ke Rasulullah mungkin ada 4 rawi, 4 orang ustaz, ataupun 5 orang ustaz. Jadi setiap orang datang, 10 muhaddis datang, setiap seorang muhaddis membaca 10 hadis, yang mana ditunggang terbalikkan rawi tadi. Sepatutnya rawi itu duduk nombor 1, dia letak nombor 4. Sepatutnya duduk nombor 2, dia letak nombor 1. So dia tunggang tembalikkan rawi tadi, belakang dan depan, dipanggil takdim dan ta'khir.
belakang dan depankan hadis tadi, rawi-rawi tadi, dan alfaz hadis tu diubah. Setiap seorang baca 10 yang berlainan semua hadis. Jadi 100 hadis yang dibaca oleh mereka ini. Maka Imam Bukhari nak test Imam Bukhari ni. Nak test Imam Bukhari. Ingatan dia macam mana? Babat dia macam mana? Kekuatan ingatan dia seperti mana? Maka Imam Bukhari orang pertama, dan 100 orang dah baca. 10 orang, setiap seorang baca 10 hadis, dan 100 hadis dibaca berserta dengan sanad, takdim dan ta'khir. Yang ni kita terjemah mudah dia, tunggang terbalik. Maka Imam Bukhari kata, orang yang pertama bacaan dia begini, susunan dia begini, begini, yang kamu baca tadi. Dan apa yang kamu baca tadi salah, bacaan dia, sanad dia begini, dan matanya begini. Dan kesemuanya dibetulkan dan dicerita pula sanad orang tu salah. Macam mana orang tu baca salah, maka dia cerita, ini kesalahan kamu. Kamu meletakkan rawi di tempat yang kedua, di tempat yang pertama. Dan rawi yang keempat diletakkan tempat yang kedua. Ini baca yang kamu qiraat tadi, yang kamu memperdengarkannya tadi. Kamu dengar semuanya tadi. Begitu. Lepas tu, ini yang bacaan yang betul. Jadi 10 orang diperbetulkan, dan setiap seorang membaca 10 hadis, dan 100 hadis dibetulkan. Jadi macam itu nizam yang Allah sediakan untuk ulama-ulama terdahulu di kalangan muhaddisin dan mujtahidin untuk memelihara perkataan Nabi, untuk memelihara. Dan Allah menyediakan nizam ini. Kita pun dah lega, rawahu Bukhari, rawahu Muslim. Hadis tu kita dah tenang dah. Tidak kita kena cek setiap zaman. Begitu. Jadi sebab itu kemudian diwujudkan muhaddisin. Mula-mula fuqaha dulu, dan diwujudkan muhaddisin untuk memelihara lafaz-lafaz hadis dengan nizam yang teratur dan cantik. Betul, fuqaha pula. Jadi begitu hebat mereka dahulu. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menyediakan keadaan sedemikian sebab Allah Taala nak memelihara hadis tadi. Sebab itu adanya hadis baginda sallallahu alaihi wasallam dan tidak adanya hadis-hadis Nabi yang sebelum ini. Dan nizam ini hanya berada di dalam Islam dan tidak pada agama samawi di masa-masa yang lampau. Hadis seumpama Quran. Jangan cantik dia bawa. Ada orang yang mengingkari hadis sebab dia kata hadis tu perkataan manusia. Dan lepas tu pengarang membawa pula, iaitu ada gulung hadis ni macam Quran. Maksudnya hukum yang diceritakan oleh Nabi sama seperti Quran, kamu mesti beramal dengannya. Wa an Miqdam ibn Karaba radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ala inni utitul Qur'ana wa mislahu ma'ahu, ala yusiqu rajulun sya'banun ala ariqatihi yaqulu alaikum bihadzal Qur'an fama wajadtum fihi min halalin faahilluhu wa ma wajadtum fihi min haramin faharrimuhu wa inna ma harrama ar-rasul sallallahu alaihi wasallam kama harrama Allah ala la yahillu lakumul himarul ahliyyu wala kullu zinabin minas siba wala luqatu muahidin illa an yastaghniya anha sahibuha wa man nazala biqaumin fa alaihim an yuqruhu wa in lam yaqruhu falahu an yu'aqibahum bimisli al-qirah. Rawahu Abu Daud wa rawahu Darmiyu nahwahu wa kadzalika Ibnu Majah ila qawlihi kama harramallah. Ya. Sayyidina Miqdam bin Ma'di Karib lah sebenarnya, meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketahuilah sesungguhnya aku diberi kitab, yakni Al-Quran, dan seumpama dengannya, iaitu hadis-hadisku, iaitu seumpama hadis-hadisku bersama dengan kitab tersebut. Ketahuilah hampir berlaku seorang lelaki yang kekenyangan berada di atas singgasananya. Berkata, hendaklah kamu berpegang dengan Al-Quran. Masya Allah, dia suruh pegang dengan Al-Quran. Apa yang kamu dapati halal dalamnya, maka halalkanlah dia.
Dan apa yang kamu dapati haram dalamnya, maka haramkanlah ia. Sesungguhnya apa yang diharamkan, Nabi kata, sesungguhnya apa yang diharamkan oleh Rasul adalah seperti yang diharamkan oleh Allah. Tu. Ketahuilah daging kaldai itu haram bagi kamu. Dalam Quran tak menyatakan kaldai itu haram, tapi Nabi mengharamkan kaldai tadi pada musim Khaybar, pada peperangan Khaybar. Begitu juga dengan daging semua binatang buas. Daging semua binatang buas tadi haram. Dan barang luqtah, barang yang dijumpai kepunyaan orang kafir, walaupun orang kafir pun haram makan juga, yang mempunyai perjanjian damai dengan orang Islam. Kita panggil dia kafir zimmi. Kecuali benda yang sedikit yang tidak diperlukan oleh pemiliknya. Apabila seorang itu menjadi tetamu, ini satu hukum yang berbeza lah, satu hukum yang ekstra. Apabila satu orang tadi telah menjadi tetamu bagi satu kaum, maka adalah tanggungjawab kaum itu untuk melayan tetamu tersebut. Jika mereka tidak melayannya, maka tetamu itu berhak mengambil daripada kaum tersebut sekadar hak ketetamuannya, sebagai hak tetamu. Hadis riwayat Imam Abu Daud, Imam Darmi meriwayatkan seumpamanya, begitu juga oleh Imam Ibnu Majah, sehingga perkataan seperti yang Allah haramkannya. Seperti perkataan yang Allah haramkannya. Siapa itu Miqdam bin Ma'di Karib? Beliau ialah Miqdam bin Ma'di Karib bin Amar bin Yazib bin Sayyar bin Abdullah ibnu Wahab. Beliau kunyah beliau ialah Ibnu Wahab. Kunyah beliau adalah Ibnu Wahab. Beliau banyak meriwayatkan hadis daripada Nabi SAW. Antara mereka meriwayatkan hadis daripada beliau ialah Abdurrahman bin Auf, Habib bin Ubaid, Khalid bin Mi'dam dan ramai lagi. Beliau wafat pada tahun 87 Hijrah. Di antara sahabat yang lewat mati. Sahabat yang lewat mati ialah Ibnu apa tahu pada tahun 120 Hijrah. Nama-nama lupa dah. Kadang-kadang sahabat yang paling lewat meninggal 100 tahun 20 Hijrah baru meninggal. Jadi berusia 91 tahun dan meninggal di Syam. Dan kebanyakan sahabat selepas Rasulullah SAW wafat, mereka berpindah ke Syam. Begitu juga Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu, selepas Rasulullah SAW wafat, maka beliau berpindah ke Syam. Kita sudah pagi dah cerah dah. Saya duduk di beranda sebenarnya. Saya duduk di beranda. Tadi nampak gelap. Ini sekarang dah cerah dah. Kat dalam tu tak nak kacau orang. Kita duduk kat beranda, relax sikit. Okey. Wa mislahu ma'ahu, iaitu hadis daku ialah seperti Al-Quran. Nabi beritahu di sini hadis Nabi ini seperti Al-Quran. Ini adalah wa misluhu ma'ahu, dia tashbih, perumpamaan. Iaitu dari segi apa? Dari segi sebagaimana wajibnya beramal dengan Al-Quran dan wajib juga beramal dengan hadis sebahagian, atau dari segi sebanyak mana kadar Al-Quran, sebanyak itulah kadar hadis Nabi SAW. Sebahagian ahkam, sebahagian perintah. Ahkam ni hukum-hukum lah. Ahkam ni dia guna perkataan plural lah. Sebahagian hukum-hukum, sebahagian ahkam tu plural terdapat dalam Al-Quran. Dan sebahagian lagi terdapat di dalam hadis. Iaitu tidaklah keseluruhan hukum-hukum, yakni ahkam, terdapat dalam salah satu daripada keduanya. Tak semua hukum tu dapat dalam Quran sahaja, tak semua hukum hanya dalam hadis sahaja. Ada sebahagian terdapat dalam Quran, ada sebahagian terdapat dalam hadis. Bukan semua hukum dalam Quran. Walaupun kita beritahu Quran tu jami', Quran yang sempurna, tapi jami' secara apa kita dah bagi dah. Jami' secara tafsir, jami' secara ijmali. Quran sempurna tapi secara ijmali. Tapi kita perlu kepada hadis Nabi. Aqimus salah, dirikanlah salat. Jadi Quran tak kata Zuhur 4, Asar 4, Maghrib 3, Isyak 4, Subuh 2. Tak beritahu.
tapi hadislah yang memberitahu bilangannya. Jadi sebab itu hadis itu tafsir kepada Al-Quran. Jadi sebahagian hukum dalam Al-Quran ditafsirkan dalam hadis, dan sebahagian juga hukum di dalam hadis juga ditafsirkan dalam Al-Quran. Nanti kita akan bahaskan dalam hadis yang akan datang nanti. Jadi oleh itu cuma wajiblah beramal dengan hadis. Seolah kedua-duanya adalah sama, cuma bezanya Quran ni kita panggil dia wahyu matlu, wahyu yang ditilawahkan. Maksudnya kita ada tilawah Al-Quran, kita tak ada tilawah hadis. Baca hadis adalah bagi orang yang baca hadis, tapi Quran ni boleh baca secara tilawah. Dan tilawah ni, wahyu matlu ni, iaitu maksud dia setiap satu perkataan tu, setiap satu huruf tu diberi ganjaran pahala. Bila berdiri dalam sembahyang, setiap satu huruf mendapat 100 pahala. Bila duduk dalam sembahyang, bagi sembahyang sunat boleh duduk, sembahyang sunat boleh duduk. Maka patutnya berdiri, tapi dia sembahyang duduk. Oleh kerana sembahyang sunat dia dapat 50. Tetapi kalau dia uzur, dia tak boleh berdiri, dia sembahyang duduk, maka dia dapat juga 100. Mana itu wahyu matlu. Begitu. Wahyu matlu. Tapi kalau sembahyang fardu tak bolehlah. Sembahyang fardu kena duduk, kena berdirilah, kecuali yang uzur. Tetapi sembahyang sunat tak berdiri pun tak apa. Sembahyang atas kereta pun tak apa. Begitu. Sembahyang atas kereta pun tak apa. Tapi sembahyang fardu dia spesialis kena berdiri. Kecuali bagi mereka yang uzur tak boleh berdiri, kena duduklah. Tak boleh duduk, baringlah. Tak boleh baring, berlunjurlah. Macam-macam kaedah mendirikan solat tadi. Jadi banyaklah dipanggil wahyu yang matlu, yang ditilawahkan. Hadis ialah wahyu ghair matlu, yang mana dia tidak ada tilawah macam Quran. Kita baca hadis taklah bertarannum, taklah bertajwid, bismillah, macam mana kita baca Quran. Baca hadis hadar sahaja, bacaan macam biasa. Tetapi baca hadis tu pahala, tapi tidaklah diberi setiap huruf itu pahala sebagaimana Al-Quran. Itu sahaja bezanya. Mungkin dalam ijtihad Nabi berlaku kesilapan, tetapi kemudian Allah menegurnya dan memperbetulkannya. Mungkin di dalam ijtihad Nabi, jika Nabi mewahyukan, ni baru ni ada Nobli tanya, macam mana Nabi tahu, macam mana sahabat tahu ini hadis Nabi dan ini pendapat Nabi. Sebenarnya sahabah tu, sahabat tu kita panggil dia sahabah, makam sahabah. Sahabah itu yang mengajar seseorang tadi, memahami situasi orang yang berkata tadi, memahami. Dan untuk memahami dia ada dua konsep. Dia panggil memahami mizaj dan memahami mansya. Dalam tabligh selalu disebut mizaj dan mansya. Itu saudara Nobli tanya, kita punya ketua darjah, saya lah, tuan-tuan dah lantik dia ketua darjah, so saya lantik lah, dia okey dengan rasmi dia jadi ketua darjah lah setelah hari ke-70. Jadi tuan-tuan kata dia ketua darjah saja, tak apalah. Saya rasa ada yang tak setuju, tuan-tuan boleh buat elan tak setuju. Jadi orang yang bersahabah sahaja, orang yang dekat. Sebab tu kita panggil dia sahabat. Kenapa dia sahabat? Sebab dia bersahabah. Dia punya penolong ketua darjah muda lah. InsyaAllah. Ketua darjah Nobli, penolong ketua darjah muda, insyaAllah. Jadi ada sahabat. Cukup. Sahabat ni dia bersahabah dengan Nabi. Jadi orang yang bersahabah dengan Nabi, dia akan mengetahui keadaan orang tu. Dia akan memahami keadaan seseorang tadi dengan sahabahnya tadi. Jadi dia akan faham. Kita duduk dengan ustaz kita faham dah apa ustaz nak kata. Sebab itu kalau ustaz-ustaz datang daripada luar, misalnya Habib Omar datang. So dia nak terjemah dia Habib Ali. Dia nak terjemah dia Habib Ali. Dia tak nak terjemah orang lain. Sebab Habib Ali tu anak murid dia. So anak murid dia faham apa yang dia nak sampaikan. Anak murid dia faham.
Lepas tu dia cari mana Habib Ali. Kita kadang-kadang ada orang boleh terjemah. Mana Habib Ali. Ada bila Syekh Qurayyim datang. Ni saya nak beritahu. Syekh Qurayyim datang, yang biasa terjemah Ustaz Nazmi Karim. Ustaz Nazmi Karim sebab dia duduk Syria, sebab dia kenal Syekh, sebab Syekh cakap ada satu ustaz Syria yang dia pandai qiraat sebelum Ustaz Muhammad. Dia duduk kat Rombak, dia duduk kat Kampung Baru. Bila kita nak guna pakai dia untuk terjemah dalam kitab tadi. Satu Syekh Muhammad ni, Syekh Muhammad kata tak. Sebenarnya Syekh Qurayyim ni dia ada orang-orang bersama dengan dia. Orang-orang bersama dengan dia. So saya tak boleh memandai-mandai. Dan bila ustazah nak syorkan dia untuk terjemah satu kitab baru ni, bila Syekh Qurayyim nak buat majlis, dia kata saya tak boleh memandai-mandai, dia kata. Sebab bersama Syekh Qurayyim ni ialah adanya orang-orang dia. Dan biasanya dia akan senang dengan orang-orang ni. Jadi maksudnya bila orang tu bersahabah ni, maka dia ada makam sohbah. Maka dia akan mengenali keinginan dan kehendak Nabi, kehendak orang-orang yang bersama dengannya. Dia akan faham. Kita bersama dengan tuan guru kita faham dah. Tuan guru kita, dia bila cerita satu-satu cerita, dia tak sudahkan. Macam Haji Abdul Wahab, dia dah suara dia pun tak bunyi. Siapa yang boleh terjemahnya? Orang yang bersama dengan dia saja. Orang yang bersama dengan dia, itu kita panggil. Jadi untuk mengenali orang tadi, dia ada dua benda, mansya dan mizaj. Pertanyaan itu ditanya, mansya dan mizaj. Mansya dan mizaj. Mansya ni luaran, benda-benda luaran. Mizaj ni dalaman. Mizaj tu kita panggil dia naluri. Haji Khalid rahmatullah alaih, Haji Khalid lah, Syekh Haji Khalid rahmatullah alaih, syura kita, syura Jemaah Tabligh meninggal lah. Jadi saya tanya je, apa beza mansya dan mizaj? Dalam perkataan dia kata, mizaj ni naluri. Dia memahami naluri Nabi. Mansya memahami luaran Nabi. Macam mana saya cerita tentang Ayas rahmatullah alaih lah. Saya cerita tentang Ayas rahmatullah alaih. Ayas boleh memahami naluri seorang raja. Naluri seorang raja. Raja panggil Ayas. Ayas hadir. Dengan melihat muka raja yang masam. Melihat muka raja yang masam tadi. Jadi bila lihat muka raja yang masam, dia faham dah raja nak apa. Raja tak payah cerita dia nak apa. Tak payah cerita dia nak apa. Jadi dia pun pergi ke kedai. Bila dia pergi ke kedai, lepas dia pergi ke kedai, selepas tu dia beli buah limau kat raja tadi. Bila dia beli buah limau kat raja, dia kena panjang cerita, dia kena bawa cerita, boleh bau, boleh tuang-tuang. Faham kenapa Nabi memahami, kenapa sahabat memahami apakah sabdaan Nabi dan apakah pendapat Nabi, ra'yu Nabi. Sebab Nabi pun ada dua. Satu sabdaan baginda, wa ma yantiqu 'anil hawa in illa wahyun yuha. Apa yang Nabi cakap itu wahyu daripada Allah. Itu maksud dia hadis. Dan ada pendapat Nabi. Ada pendapat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia memahami tadi. Jadi dia, raja kata, kenapa engkau tahu? Saya tengok luaran Nabi pun, saya tengok luaran tuanku pun, saya dah faham apa dalaman keinginan tuanku. Saya dah faham dah. Dia kata, engkau ni faham jiwa lah. Kita kan kalau bahasa sekarang, faham jiwa lah budak ni. Faham aku kena keinginan. Mizaj itu naluri. Dia tidak payah ada ya. Mim, ra, alif, jim saja. Mizaj. Dia bukan mizaj. Tak. Mizaj. Dia tak ada ya. Kalau mizaj tu ada ya, dia jadi Jawi. Dia tak jadi Arab. Khajalah. Okey.
Sahabat dan Hawariyun. Sahabat ni umumlah, semua sahabat lah, 124,000 sahabat. Hawariyun ni sahabat-sahabat yang dekat lah. Sahabat-sahabat yang dekat, sahabat 10, asyarah mubasyarah, itu sahabat-sahabat Hawariyun, iaitu sahabat-sahabat yang dekat. Hawari ni dekat lagi. Sahabat ni umum, Hawari ni dekat lagi. Macam Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, Hawariyin. Jadi Nabi Isa AS dia lebih kurang ada 12 Hawari. 12 orang Hawari yang begitu-begitu dekat dengan Nabi Isa AS. Sahabat ni ramailah sahabat-sahabat yang dekat, khadim-khadimnya, khadim-khadim Nabi, lepas tu sahabat-sahabat azwaj, isteri-isteri Nabi, macam tu. Jadi dia memahami. Tapi kadang-kadang sahabat tidak dapat memahami. Kadang-kadang tak boleh faham dah. Oleh kerana syafaqah tadi mengatasi dari mana simpati itu mengatasi lebih, maka kadang-kadang dia tak boleh faham apa kehendak Nabi. Apa kehendak Nabi. Jadi kadang-kadang orang lama saja boleh faham kehendak Nabi. Misalnya contohnya, kehendak Nabi ialah masa peperangan Badar. Naluri Nabi semasa peperangan Uhud, Nabi suka bertahan di Madinah. Mana bertahan di kota Madinah. Tapi orang muda jos, semangat, dia kata tak, kita bertahan di Uhud. Maka Nabi telah membuat keputusan kita bertahan di Uhud. Maknanya kita pergi ke Uhud dan kita bertahan di sana. Kita difak di sana dalam peperangan Uhud. Nabi telah membuat keputusan. Bila mesyuarat, Nabi dah buat keputusan. Dan kalau kita belajar dalam dakwah, kalau putusan mesyuarat nak diubah, kena mesyuarat balik. Kita tak boleh kita main cakap-cakap luar. Kita keputusan kita kena taat. Kalau nak ubah keputusan, kena duduk mesyuarat balik, bincang balik, boleh ubah keputusan tadi. Tapi kita tak naklah selepas satu keputusan dibuat, begitu juga apa-apa di dalam company ke, dalam syarikat ke, bila keputusan tu dah dibuat, jangan kita popek belakang tu. Kita tak boleh. So kita tak sepakat terhadap keputusan tadi. Tu macam mana kita nak mendapat keberkatan di dalam keputusan. Ada orang yang dia tak setuju. Walaupun orang tu tak setuju, maka dengan adanya keputusan, maka sebulat suara bersetuju dan sebulat mesti menunaikan sebagaimana yang telah diputuskan. Barulah di situ ada keberkatan. Sebab tu dalam tidak rugi orang bermesyuarat, tidak rugi orang bermesyuarat, dan tidak menyesal orang yang beristiqarah. Man istaqara la nadima man istaqara. Tidak menyesal orang yang beristiqarah. Man istaqara ma nadima man istaqara la ghaba an man. Jadi tidak rugi orang yang dua-dua sahaja. Tidak rugi orang yang bermesyuarat dan tidak menyesal orang yang beristiqarah. Jadi bila satu keputusan dibuat, sebab tu kita kata tidak ada cakap belakang. Tidak ada cakap belakang. Ini tak boleh cakap, ini tak boleh cakap. So kita buat setimpal. Sebab tu dalam dakwah kita diajar taat tu. Dalam organisasi kita perlu diajar taat kepada keputusan. Jika nak ubah keputusan, kita duduk balik, panel duduk balik, lembaga duduk balik, mesyuarat. Kalau company lah, lembaga ahli lembaga duduk balik mesyuarat lah. Orang-orang duduk mesyuarat ni duduk mesyuarat. Jangan orang ni buat keputusannya, orang ni buat keputusan, tak boleh. Itu dia kira daripada sudut keputusan yang dibuat. Kalau dalam dakwah kita diajar macam tu. Keputusan mesyuarat, taat kepada keputusan mesyuarat. Bila nak buat ubah, kena duduk mesyuarat balik. Jadi Nabi telah membuat satu keputusan. Dan kita ke Uhud. Dan dia ada satu hukum yang khusus pada Nabi. Ulama mengatakan kenapa Nabi tak boleh ubah keputusan? Sebab bila Nabi buat keputusan, sahabat tua dah berjumpa sahabat muda.
Cuma sahabat tua ni dia nak ajar lah. Dia taat lah apa yang Nabi suruh. Tapi cuma dia nak ajar sahabat muda. Faham Sahabat tua dia taat. Dan sahabat muda taat. Sahabat tua taat. Sahabat muda taat. Sahabat tua pun taat. Dan keputusan ialah macam mana disyorkan oleh sahabat muda. Cuma sahabat tua ni nak ajar sahabat muda. Dia kata, kamu tak faham. Dia bukan mengungkit, tapi dia nak beritahu. Dia setuju, dia dah setuju dah untuk pergi ke Uhud, dah faham dah kena pergi ke Uhud. Cuma dia nak ajar, kadang-kadang orang tua ni dia nak ajar kita. Dia bukan ungkit, tapi dia nak ajar kita. Dia kata, kamu tak faham naluri Nabi. Kamu tak faham mizaj Nabi. Kamu tengok mansyak Nabi kat luar tu je, kamu faham mansyak Nabi gini, semangat, Masya Allah. Dia kata, kamu tak faham mizaj Nabi. Kamu tak tengok naluri Nabi apa nak? Naluri Nabi ingin bertahan di Madinah. Tapi keputusan telah dibuat, maka kita bertahan di Uhud. Kita bertahan di Uhud. Keputusan telah dibuat. Jadi sahabat muda kata, tak apa, kita pergi buat. Keputusan sudah dibuat, kita taat saja keputusan itu. Sebab apa? Ada satu hukum yang khusus, ulama bahaskan di sini, satu hukum yang khusus kepada Nabi. Apabila Nabi SAW membuat satu keputusan, dan sewaktu itu Nabi telah memakai baju perang. Nabi dah pakai baju perang. Nabi pakai baju perang. Nabi pakai baju perang. Nabi pakai baju perang. Bila Nabi telah buat keputusan, maknanya Nabi dah memakai pakaian seragam perang. Dan Nabi buat keputusan masa itu, maka keputusan itu tak boleh diundur. Keputusan itu terus dibuat. Maka sahabat Nabi ke Uhud. Oleh kerana ulama mencari illah, ulama mencari sebab. Semua itu daripada Allah, tapi kita perlu buat analisa. Kita kena buat postmortem selepas perkara itu supaya tidak berlaku lagi untuk akan datang. Postmortem imtihan. Kenapa dibuat postmortem imtihan? Selepas pelajar-pelajar menghadapi imtihan, kami di madrasah selalu kami buat postmortem. Peperiksaan pada penggal ini, kenapa pelajar-pelajar begini? Setiap kelas kenapa pelajar-pelajar begini? So dia kena buat postmortem. Postmortem tadi bukan kita nak cari di mana kelemahan kita di dalam menghadapi perkara. Apa kelemahan daripada pihak ustaz? Apa kelemahan daripada pihak pelajar? Adakah kelemahan daripada pihak ustaz yang mengajarnya, atau apa sikap dan kelemahan daripada pelajar untuk menangani saya selalu benda tu tersasul. Menangani tu baru tu menanang apa semua. Jadi postmortem tadi. Bila postmortem tu, tuan-tuan dengar, tuan-tuan tengok dengan tawajuh saya nak cerita ni. Jadi sebab kadang-kadang satu jawapan tu dia jadi panjang, dia kena erik ke sana, tarik ke sana, baru kita boleh faham. Okey. Jadi untuk menanangi masalah tadi, kita kena postmortem. Kita perlu ada postmortem. Jadi ulama mencari kenapa kekalahan berlaku di Uhud. Kenapa kekalahan berlaku di Uhud? Kalau kita tengok pada takdir, memang Allah dah takdir dah. So, sebab itu Allah bagi kita ikhtiar, dan Allah bagi kita pemikiran, dan Allah suruh kita mencari ibrah daripada satu-satu peristiwa. Kita tidak mengomen terhadap takdir tadi, tapi kita mencari solution dia. So teknik A tak boleh, maknanya plan A tak boleh, ada plan B tak boleh, ada plan C. So setiap satu pekerjaan nak buat mesti ada 3 plan. Sekurang-kurangnya ada 3 plan. Plan A tak boleh, okey, plan B jalan. Plan B tak jalan, okey, plan E jalan. Plan C jalan. So jadi dia melihat kepada suasana tadi. Jadi ulama mengatakan kenapa berlakunya kekalahan di Uhud? Kerana tidak memahami mansyak Nabi. Sahabat muda ni tak boleh faham mansyak Nabi. Menaluri Nabi, mizaj Nabi, tak memahami mizaj Nabi.
Kadang-kadang mansyak dia berbeza dengan mizaj. Mansyak ni luaran, mizaj tu dalaman. Nabi tengok orang semangat sangat nak pergi Uhud, Nabi putuslah Uhud. Orang muda semangat nak pergi Uhud, Nabi putuslah Uhud. Benda-benda ni dia tak boleh cerita lagi, orang tak faham. Orang baca lagi dia tak faham. So, orang bertalaki saja dia faham. Sebab tu berbeza talaki. Tadi pengajian kitab ni dia bertalaki. Sebab tu saya dah bertalaki walaupun di alam maya dengan tuan-tuan. Sebab saya tuan-tuan faham. Tuan-tuan faham keadaan macam ni. So tak semua orang untuk memahaminya dan tak ada orang yang nak fahaminya. So bila berada tuan-tuan dah hari ke-70 dengan saya, baru saya cerita. Sebab tuan-tuan tak boleh memahami pada peringkat awal apa yang saya nak ceritakan. Jadi bila tuan-tuan bersama, banyak benda-benda perkara yang saya nak fahamkan tuan-tuan, baru tuan-tuan boleh masuk dan baru tuan-tuan boleh memahaminya. Tuan-tuan kena faham mizaj saya pula. Tuan-tuan dah tengok mansyak saya macam mana, tuan-tuan kena faham mizaj saya. Alah, satu gurau je, tapi nak bagi tahu begitulah solutionnya. Jadi kita ada postmortem. Jadi ulama kata kenapa? Oh, kerana sahabat tidak memahami mizaj Nabi. Tidak memahami mizaj Nabi di dalam perkara tadi, maka disitulah kekalahan berlaku. So kita dah tahu macam ni. So untuk akan datang kita ambil ibrah dan macam mana strategi kita kepada yang akan datang. Strategi kita yang akan datang macam mana kita nak laksana. Jadi bukan setakat tu ulama bahaskan. Dengan sebab itulah tidak memahami mizaj Nabi tadi. Tidak memahami mizaj Nabi. Banyak kerugian telah berlaku kepada orang Islam. Siapa? Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Sayyidina Hamzah Asadullah. Sayyidina Hamzah tu digelar Asadullah. Sayyidina Hamzah tu digelar Asadullah, singa Allah. Sayyidina Khalid itu dibilang Saifullah, pedang Allah. Asadullah, singa Allah. Sayyidina Hamzah. Sayyidina Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair telah meninggal di Uhud. Permata-permata yang berharga telah meninggal di Uhud sebagai seorang syuhada. Pemata-pemata yang berharga ni siapa? Sayyidina Hamzah, Asadullah, Asadur Rasul. Dia singa Allah dan singa Rasul pun mati juga. Orang hebat macam tu pun mati juga. Kerana memang manusia mati kerana tersilap langkah daripada memahami mizaj Nabi, mizajun Nabi. Mus'ab bin Umair, siapa dia? Dengan asbab dia, satu Madinah dapat hidayat. Dengan sebab satu Madinah, seluruh dunia dapat hidayat. Maka hilangnya permata-permata yang berharga kerana tidak memahami mizajun Nabi dan mansyak Nabi. Jadi sahabat boleh faham. Sahabat boleh faham situasi tadi. Adakah itu pendapat Nabi? Adakah itu hadis Nabi? Nabi baru sampai kat Madinah. So orang Madinah orang baru, dia tak faham lagi mansyak Nabi. Dia tak faham lagi apa ra'yun Nabi. Apa sahabat Madinah kata, tuanlah kata macam tu. Tengok buah tahun ni kurma tak berbuah. Nabi kata apabila aku memberi sesuatu cadangan mengenai ra'yiku, pendapat aku, maka kamu ambil mengenai urusan agama kamu, mengenai urusan dunia kamu, aku memberi pendapat aku. Maka kalau urusan agama, aku bagi perintah aku, kamu terima. Tapi kalau bagi pendapat aku, kamu boleh kadang-kadang kamu buat. Itu hanya sebagai pendapat aku. Innama ana basyarun. Nabi kata, aku seorang insan yang aku seperti seorang insan seperti kamu juga. Boleh faham Jadi orang Madinah tu dia baru, dia tak boleh faham lagi mansyak dan mizaj Nabi. So dia tak faham lagi apa itu ra'yi Nabi dan apa itu hadis nubuwah, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat boleh faham. Sebab ulama-ulama pun boleh faham. Bila hadis itu dibaca, dia Quran nur dia lain. Tu dia tengok dengan basirah lah pula, mata hati lah. Quran nur dia lain. Hadis Nabawi nur dia lain. Hadis kursi nur dia lain. Ini benda syu'ur lah, benda yang dalaman lah pula. Boleh faham lain.
Firasat lah, firasatul mu'min. Ittaqu farasatul mu'min, firasatul mu'min, fa innahu yanzuru binurillah. Berhati-hatilah kamu, berhati-hatilah kamu terhadap firasat seorang mukmin. Fa innahu, sesungguhnya, yanzuru binurillah, dia melihat dengan pandangan Allah. Maksudnya ada bantuan Allah di dalam pandangannya tadi. Boleh faham kenapa sahabat memahami adakah itu ra'yi Nabi dan adakah itu sabdaan Nabi, iaitu hadis Nabi. Okey, boleh faham. Okey, nak cerita panjang pula, tersorek cerita. Baru ni dah tanya nak jawab, tapi benda tu tak sesuai nak jawab. Masa panjang, masa kita pendek. So sekarang baru boleh cerita pula. Okey, di sini kita pergi. Jadi di sini ialah mungkin dalam ijtihad Nabi berlakulah kesilapan. Dalam ijtihad Nabi berlaku kesilapan. Kemudian kalau ijtihad tu nak berlaku, dan kita beritahu ijtihad Nabi bukannya dosa. Kesilapan ijtihad kita panggil khata ijtihad. Nabi akan diperbetulkan melalui wahyu selepas itu. Dan untuk fuqaha, ijtihad mereka sawab atau khata tidak diberitahu. Maksudnya tidak diberitahu keadaan demikian. Okey. Tidak dijelaskan mana yang sawab, mana yang khata. Okey. Nabi telah memberi contoh 3 hukum. Seorang lelaki yang kekenyangan berada di singgah sananya menunjukkan kepada orang yang bodoh. Orang yang kenyang ni orang bodoh. Orang makan banyak ni, dia diistilahkan kepada orang yang bodoh. Makan banyak, so tidur banyak lah. Tidur banyak, letih lah. Makan banyak, tidur banyak, seronok. So kalau tidur banyak, mengaji pun malas. Mengaji pun tidur. Mengaji pun tidur. Jadi tak boleh. Tak apa. Yang tak boleh masuk tu kita adjustkan sebagai boleh masuk. Tak apa. Jangan jadi masalah. Beritahu admin saja. Kadang-kadang kan pengisian borang tu dia kata, Ustaz tak ada nak masuk borang. Semua tu kena beritahu admin. So admin akan adjustkan. Jangan beritahu Ustaz lagi. Tak faham mizaj betul lah. Tak faham mansyak betul. Ini kita bagi contoh mansyak dan mizaj. Minta maaf Ustaz, minta maaf. Maksudnya kalau tak boleh. Ada orang kan dia daurah tu nak masuk daurah. Kadang-kadang kan bau ni daurah isi dia tempat tu berlainan sedikit. So kadang-kadang tak boleh masuk. Kalau tak boleh masuk, tuan-tuan dah bayar, tuan-tuan dah buat pendaftaran tak boleh masuk. So hubungi admin. Admin. Janganlah bagi kat ustaz semua. Kesian ustaz. Nak mengajar lagi. Nak adjust tuan-tuan lagi. So ada admin. Admin akan uruskan. Minta maaf ustaz. Minta maaf. Baru kita boleh faham. Tak apa, kita belajar sikit sebanyak. Kita sebagai manusia ni ada kesilapan dan perlu kita belajar insyaAllah. Jadi sekarang boleh faham. Tak apa. Yang ke office tak apa. Boleh tengok sambungan balik selepas ini insyaAllah. Yang ke office boleh dan sambung balik selepas ini insyaAllah. Tak apa, boleh tengok lagi lah. Tengok jam minit ke berapa insyaAllah. Okey, saya akan sudahkan ayat hadis ini je lah dulu. Jadi Nabi memberi contoh 3 hukum yang disebut di sini di dalam Al-Quran, tetapi aku akan menyebutnya dalam Al-Quran, tetapi aku menyebutnya. Macam mana Nabi pun beritahu macam mana hukum aku, perintah aku macam itulah dalam Al-Quran. Seperti pertama Nabi sebut kaldai, aku mengatakannya haram. Kaldai ni haram. Dalam Quran tak ada kaldai ni haram. Cuma terdapat perbahasan di kalangan ulama mengenai asal sesuatu itu haram atau harus. Kita dah bagi tahu kan? Kita dah bagi tahu asal hukum tadi apa, haram ke halal. Asal hukum tu harus tu halal lah. Bagi kita Imam Syafi'i kata usum hakal, semua benda yang tak ada dalam Quran lah, yang tak dijelaskan dalam Quran, semua benda harus kecuali Quran dan hadis mengharamkannya. Jadi Imam Abu Hanifah kata asal dia semua haram kecuali apa yang dihalalkan oleh Quran dan hadis. So, sama ada dia haram atau dia halal. Begitu. Bagi kita Imam Syafi'i rahmatullahi alaih, kita mengatakan semua benda tu halal. Yang tak ada dalam Quran semua benda halal. Semua benda halal. Benda-benda apa? Semua halal. Kecuali apa yang terdapat dalam Quran dan hadis. Yang diharamkan, maka haramlah perkara tadi. Semua benda haram kecuali dihalalkan. Dia konsep itu berbeza sedikit dan benda ni saya telah jelaskan sebelum ni. Okey. Jadi di kalangan ulama mengenai asal, pendapat mazhab Syafi'i dan Imam Abu Hanifah, asal itu ialah harus.
selagi tidak ada perkara yang mengharamkannya. Sebahagian ulama mengatakan haram selagi tidak ada nas yang menyatakan keharusannya. Jadi kaldai ni haram. Cerita kaldai itu haram. Jadi masa sampai di kaldai, sahabat ni dia telah sembelih kaldai, dia telah masak dalam kuali dah kaldai ni. Nabi kata semua kena buang gulai kaldai tadi. Masakan kaldai kena buang, sebab kaldai dia ada dua tu, kaldai ahliyah dan kaldai wahsyi. Ulama bagi pula dalam kitab ahliyah, Nabi sebut ahliyah, kaldai kampung, maknanya donkey. Kaldai biasa donkey, dan kaldai wahsyi, kaldai liar. So kaldai wahsyi ni sedikit perbezaan pendapat di kalangan ulama, iaitu kaldai wahsyi ada mengatakan zebra, kuda belang. Itu kaldai wahsyi dia panggil. Tapi kalau kita tengok dalam kamus, dalam kitab kamus yang tebal-tebal bahasa Arab tu, kamus Arab munjid yang dibuat oleh Yahudi ni. Munjid ni Yahudi buat munjid, iaitu Arab kepada Arab, pemahaman Arab kepada Arab. Dipanggil kamus tu, nama dia munjid. Kamus tu nama munjid. Kamus Misbah ada, kamus Munawwir ada, macam-macam kamus ada. Jadi saya ada kamus Melayu, Arab, Inggeris. Saya ada kamus Arab, Melayu. Saya ada kamus Arab, Urdu. Saya ada kamus Arab. So kalau masa nak mengajar, masa kadang-kadang satu nak mutalaah benda-benda penting, saya letak 3-4 kamus di depan saya. Kadang kamus ni tak jumpa, cari dalam kamus ni. Dictionary ni tak jumpa, kena tengok dalam dictionary ni. Kadang-kadang dictionary ni dia bagi makna serseri, bagi makna nipis saja. Kena tengok kepada kamus-kamus yang besar, dia akan menterjemahkan makna-makna yang berbeza. Oh, bukan mudah, payah. Okey. Jadi kaldai tu Nabi kata haram. Jadi perbezaannya kaldai wahsyi, sebab Nabi sebut tadi kaldai ahli. Kaldai ahli ni donkey lah, donkey. Kaldai biasa, kaldai kampung dipanggil ahli ni, maksudnya kaldai kampung, kaldai rumah, kaldai kampung lah maksudnya itu. Dan kaldai wahsyi ni, di situ perbezaan. Ada kata zebra, banyakkan pendapat mengatakan zebra, dan zebra ni kuda belang, dan kuda belang ni halal. Jadi kaldai wahsyi halal. Tapi ada juga satu jenis macam kaldai, dia wahsyi, dia duduk di dalam hutang. Dia bentuk dia lebih kurang kardai, tapi dia berbulu dia banyak, dia bulu banyak tu sebab tak ada orang potong bulu dia. So dia macam hidup dia macam kaldai, macam kucing hutang lah. Satu kucing bandar, satu kucing hutang, dua-dua kucing. Tapi kaldai ni, yang kaldai kampung ni haram, kaldai wahsyi, kaldai hutang ni halal. Itu perbahasan dia tunjuk dalam gambar tu bukan zebra. Kaldai wahsyi ni bukan zebra dalam kamus. So ada pendapat yang berbeza. Khair. Mu'ahid, dan mu'ahid ialah orang kafir yang masuk ke dalam negara Islam dengan keizinan. Jadi orang-orang yang bukan Islam duduk di negara Islam. Macam kita masyarakat majmu'ah, dan orang-orang yang bukan Islam duduk dengan kita. Kita bermasyarakat dengan mereka. Tapi kalau orang Islam, kalau orang kafir masuk negara Islam dan mentaati Islam, dipanggil kafir zimmi. Orang yang berperang di luar tu dipanggil kafir harbi. Harab tu maksudnya peperangan. Harabah tu maksudnya peperangan. Kafir yang kita berperang dengan dia. Harbi. Kafir zimmi ni orang yang membayar jizyah atau dia duduk di dalam perjanjian. Ingat tak? Jahada yujahidu kita terangkan dulu dengan 3 konsep, dengan 4 konsep. Lepas tu Nabi dakwah dulu, lepas tu Nabi suruh bayar jizyah, yang ketiga perang. Konsep yang kedua, Nabi dakwah dulu, Nabi kata yang kedua jizyah, yang ketiga muahid, membuat perjanjian. Yang keempat, kalau tak nak muahid, baru qital, baru berperang. Kita tengok di dalam bab jahada yujahidu, bab jihad, saya telah jelaskan di situ. Okey. Jadi haram. Jadi barang-barang orang kafir yang ditemui di jalannya juga masih haram untuk diambil. Hak barang orang kafir, walaupun kafir zimmi, haram. Orang kafir tak apa halal. Haram. Maka lebih-lebih lagi harta luqatah yang tercincir, luqatah yang tercincir, barang-barang yang tercincir, hak orang Islam. Hak orang kafir pun tak boleh, orang kafir zimmi pun tak boleh. Maka hak orang Islam lebih-lebih lagi lah. Sebab tu
jemaah jalan kaki dibatalkan bila dia dah tak ada duit. Tengok pokok motan, rambutan, wah, rambutan Allah Ta'ala boleh panjat makan. Tu diharamkan sebab buat benda-benda haram dah lapar jadi haram dah. Tak bolehlah pokok orang mana boleh ambil tanpa izin. Begitu. Okay. Satu perkara yang baru diberitahu ialah apabila seorang, cuma benda baru, apabila satu orang tadi dia mendatangi sesuatu kaum untuk maka perlu untuk kaum itu melayaninya. Bila kita pergi satu tempat, maka melayani kaum tadi penting. Kita sebagai tetamu, dia datang, kita layanlah 3 hari dia. Lepas 3 hari kita boleh cakap lah, kita orang Melayu malu halah. Orang Arab dia Masya Allah, tuan dah cukup 3 hari ni, boleh cari tempat lain lah kot. Tak apa, boleh. Jangan tak berasa hati sebab hukum, tapi cakap tu dengan beradab lah. Jika tidak, harus bagi tetamu mengambil sesuatu sebagai makanan ganti kepada hak sebagai tetamu. Ini asal sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Madinah. Ini asal. Jadi sepatutnya dah tak boleh, dia boleh makan lah. Boleh makan tu boleh ambil tu sekadar keperluan untuk mengelak daripada dia lapar dan mati. Mengelak kematian, dia boleh ambil makanan orang kampung tu untuk elak dia daripada kematian. Sebab orang kampung tadi tak bagi siapa saja. Tapi Madinah ni special. Madinah tidak ada restoran. Sebab tu Madinah tak ada restoran. Jadi Madinah akan mengambil tanggungjawab untuk memberi makan secara percuma. Islam itu ukhuwah. Tapi perbuatan kita telah bersalahan dengan ukhuwah Islamiyah. Kewujudan hotel, restoran sekarang ini sebenarnya kelemahan orang-orang Islam. Apabila dakwah wujud sebenar, maka insya-Allah hotel-hotel akan terhapus dan tetamu-tetamu akan diberi makan makanan yang percuma. Madinah. Sebab tu di markas Raiwin saya dah ceritakan, setiap hari kita masak 3,000 kilo gandum, 3,000 kilo tepung digunakan untuk melayan tetamu untuk buat masak capati 3,000 kilo. Pelosok dunia yang datang, sebulan kadarnya 90,000 kilo, setahun kadarnya ialah 1,80,000 kilo tepung digunakan untuk memberi makan percuma kepada tetamu sekitar tahun 90-an. Sekitar 90-an, ni tahun 20-an dah, 20-an dah. Tak tahu 30 tahun lepas tu setahun 1 tan, 1 juta kilo. 1 juta kilo maknanya 100,000. Dia 100,000. Dia tolak 1,000 tadi, maksudnya 1,080 tan. 1,080 tan setahun bagi makan. Masya Allah. Pendapat Imam Ahmad menyatakan wajib kerana mengikut pendapat jamhur, memberi makan kepada tetamu adalah sunat. Beri makan sunat saja. Mengikut mazhab Imam Ahmad menyatakan wajib kerana penggunaan alai itu memberi makna ilzam. Mengikut pendapat beliau memberi makna wajib. Ala itu memberi makna wajib. Jamhur mengatakan bahawa hukum sunat berdasarkan kepada hadis sahih Nabi yang lain. Kita kata hukum ni sunat sebab hadis lain, la yahillu malu mri'in muslim illa anti bin nafs. Tidak halal harta seorang muslim itu kepada orang Islam yang lain melainkan keredaannya. Sebab dia redha baru boleh makan, tidak tak halal. Tidak, benda tadi tak menjadi halal. Okey. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Wahai orang beriman, janganlah kamu makan dan gunakan harta kamu sesama kamu dengan jalan yang salah, tipu, judi dan sebagainya, kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan secara suka sama suka di antara kamu. Jadi harta kita tak boleh sewena-wena kita guna harta orang lain. Jadi tak boleh di situ. Tak boleh makanlah tanpa izin. Imam Ahmad kata tak apa. Jadi cuma Imam Jamhur mengatakan bahawa kalau tak makan mati, bolehlah ambil sekadar untuk menahan dia daripada kematian. Hadis ini dihukumkan pada halati ittirari. Inilah hukum yang keadaan terpaksa dan sekadar menyelamatkan nyawa, bolehlah kita makan tanpa izin harta orang tadi. Pendapat lain, hadis ini dihukumkan kepada pengutit-pengutit zakat yang datang mengutit zakat.
adalah kewajipan ke atas penduduk kampung untuk menjamu amil yang datang yang lain. Ada juga situasi Nabi lantik seorang amil untuk pergi ambil zakat yang jauh. La jalaba wala janaba. Itu nanti kita belajar dalam bab zakat. Ada hukum la janaba wala janaba. Bila dia dua perintah. Amil ni dia tak boleh duduk satu tempat yang mana orang lain susah nak datang pada dia. Ataupun orang kampung ni jangan lari jauh daripada amil, susah dia nak kira zakat amil yang datang tadi. So, nanti dalam hukum bab zakat lah kita akan belajar lagi. Ataupun bab berlomba kuda, la janaba wala jalaba wala janaba. Nanti kita akan belajar hadis tu, tak apa. Sabar. Kita sabar sikit. 3 tahun setengah kan baru siap komplit. Semua kita akan sebutkan di sini insya-Allah. 3 tahun saja, saya rasa tak payah 3 tahun setengah. Jadi itulah keadaannya insya-Allah. Jadi kita bersambung lagi pagi esok juga, sebelum kita buat daurah pada malamnya. Hari ni hari Khamis kan, pagi esok hari Jumaat pagi kita ada lagi satu kelas umum, dan pada Jumaat malam kita akan ada daurah. Jadi pada siapa yang belum berdaftar daurah tadi, berdaftarlah secepat mungkin terlepas pandang dan sebagainya. Boleh berdaftar daurah tadi, boleh berdaftar daurah di link tu. Kalau tak boleh, hubungilah admin 017 603 4897. Masya-Allah, penolong ketua darjah kita dah keluarkan borang daurah yang keempat tu insya-Allah. Kita akan belajar di sana. Kita akan jumpa di daurah pada malam hari Jumaat malam, hari Sabtu pagi dan malam, dan hari Ahad malam. Jadi kalau hari Ahad tu insya-Allah kita jumpa kat Kelantan lah. Saya duduk di Kelantan. Hari Sabtu, hari Ahad tu saya akan balik ke Kelantan. Sabtu Ahad habis daurah malam tu, pagi Jumaat pagi Ahad tolak ke Kelantan sekejap, ada urusan sedikit. So malam tu saya terpaksa daurah di Kelantan lah. Ada urusan, masya-Allah. Bagi yang baik itu daripada Allah, yang kurang itu daripada kelemahan saya. Jadi pada siapa yang cuba nak masuk di dalam daurah tadi, nak masuk dalam link daurah tak boleh, boleh hubungi admin 017 603 4897. Wallahu alam. Yang baik itu daripada Allah, yang kurang itu daripada kelemahan saya. Jadi Ustaz Zaki boleh hubungi admin lah. So dia akan tolong selesaikan problem Ustaz insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya awalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya zal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa wasi' lana khalaqana wa tajib lana kasabana wa kanni'na bima razaqtana wa la tuzhib talabana ila syai'in sarraftahu anna. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum ya karim. Tengok tu dah selesai dah. Okey, wallah. Kita jumpa pagi esok insya-Allah. Kita jumpa pagi esok 6.45.